Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatul Natasha binti Nordin, nombor kad matrik 04 DPM 18 F1023. Di sini saya ingin membentangkan mengenai konsep of organizational culture. Konsep of organizational culture ialah satu sistem yang membawa perkongsian maksud yang sama yang dapat membezakan antara sesebuah organisasi dengan organisasi yang lain. Terdapat 7 konsep organizational culture. Yang pertama, innovation and risk taking. Yang kedua, attention to detail. Yang ketiga, outcome orientation. Yang keempat, people orientation. Yang kelima, team orientation. Yang keenam, aggressiveness. Dan yang ketujuh, stability. Kita dapat 7 ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovatif dan mengambil risiko, di mana tahap pekerja perlu jadi inovatif dan mengambil risiko. Yang kedua, perhatian kepada butiran, di mana pekerja diharapkan untuk mempamerkan ketepatan, analisis dan perhatian dengan terperinci. Yang ketiga, hasil orientasi, di mana pengurus menumpukan pada keputusan atau hasil daripada teknik dan proses yang untuk mencapai hasil ini. Yang keempat, orang orientasi, di mana keputusan pengurus mengambil kira kesan keputusan terhadap orang dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adilina Syahira binti Abdul Wahab. Nombor matrik saya 04 DBM 18F1077. Hari ini saya akan menerangkan tentang karakteristik organizational culture. Yang pertama, team orientation. Team orientation ni adalah orientasi pasukan. Maksud dia, individu bekerja secara berkumpulan, bukannya secara individu. Contohnya dekat syarikat Dalgalbi, pengurus dia akan latih satu pasukan bagaimana cara nak masak, nak serve dekat pelanggan. Lepas tu, bila pasukan tu mahir, dia akan ajar pula pekerja yang baru bagaimana cara untuk bekerja dekat syarikat Dalgalbi tu. Yang kedua, aggressiveness. Aggressiveness ni kena ada dalam organisasi. Contohnya, sebuah syarikat ni dia tidak puas hati dengan syarikat lain dan mereka bersaing antara satu sama lain. Mereka bersaing ni sebab nak duit, sebab nak berkuasa. Bila ada duit, syarikat itu akan berkuasa berbanding syarikat lain. Contoh dia, telefon Apple dengan telefon Samsung. Mereka setiap tahun mereka akan buat tubik keluaran model yang baru untuk bersaing, untuk tarik perhatian pelanggan untuk beli semua tu, untuk beli telefon tu lah. Lepas tu yang ketiga ni stability. Stability ni kestabilan. Kestabilan ni wujud bila sebuah syarikat ni ada peraturan. Bila ada peraturan, pekerja pun akan akur dengan peraturan tu. Itu saja pada saya. Terima kasih. My name is Nazatul Syahadah binti Muhammad Nazri. My matric number is 04 DPM 18F1998. Saya akan membentangkan berkaitan dengan kekuatan budaya. Kekuatan budaya ialah budaya yang mempengaruhi tingkah laku ahli. Contohnya dalam tradisi, simbol, teknik dan nilai. Kekuatan budaya boleh memberikan motivasi kepada orang ramai dengan rasa tujuan bersama. Dengan ini, kita dapat mewujudkan keharmonian dalam kumpulan kerana ia dapat mematuhi tujuan bersama. Selain itu, kekuatan budaya boleh berkongsi pengalaman dengan budaya lain. Dengan berkongsi pengalaman, kita dapat berkongsi ilmu pengetahuan berkaitan dengan budaya-budaya lain. Malah, ia juga dapat menyelesaikan masalah apabila berada dalam kumpulan. Di samping itu, sesetengah kepercayaan dalam kekuatan budaya mempunyai kesan yang besar terhadap tingkah laku pekerja. Contohnya, ia dapat mengurangkan perolehan dalam organisasi.
Kekuatan budaya yang seterusnya, jika lebih banyak ahli yang menerima nilai teras, maka lebih kuat komitmen mereka terhadap budaya. Itu sahaja daripada saya. Untuk meneruskan pembentangan ini, saya serahkan kepada Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Sofia binti Isfaini, nombor matrik 04 DPM 18F1047. Terima kasih kepada Syahadah kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan tentang budaya lemah. Yang pertama, saya ingin menerangkan tentang definisi budaya lemah bagi budaya organisasi, iaitu budaya individualistik di mana norma-norma, simbol dan tradisi mempunyai sedikit impak kepada tingkah laku dan juga berfungsi sebagai rujukan untuk ahli tanpa mempengaruhi tingkah laku. Seterusnya, budaya lemah boleh menjadi masalah kerana orang merasa tidak mempunyai tujuan atau nilai bersama. Ia boleh menjadi sukar untuk berkomunikasi, membuat keputusan, bergaul dan menjadi produktif apabila semua orang mempunyai pendekatan dan pandangan yang sama sekali berbeza. Seterusnya, saya ingin menjelaskan tentang 4 ciri-ciri budaya lemah. Sebagai perbandingan, budaya lemah sering menghasilkan prestasi yang rendah. Budaya lemah juga mempunyai beberapa ciri yang tidak sihat yang boleh menjadi penghalang kepada keupayaan organisasi untuk memenuhi matlamatnya dan mencapai kejayaan. Ciri-ciri ini adalah, yang pertama, pemikiran sempit. Ciri ini jelas apabila organisasi mengelakkan mencari di luar sendiri untuk amalan dan pendekatan terbaik. Orang dalam organisasi ini percaya bahawa mereka mempunyai semua jawapan. Ia adalah jenis pemikiran dalaman yang boleh menghalang organisasi daripada membuat perubahan prosedur dan budaya yang perlu. Yang kedua, persekitaran dalaman politik. Dalam budaya politik yang dibebankan, masalah dapat diselesaikan di sepanjang garis kuasa. Persekitaran dalaman jenis ini menghasilkan prestasi yang rendah kerana ia mengorbankan apa yang terbaik untuk organisasi untuk keinginan tertentu. Yang ketiga, bagi ciri-ciri budaya lemah ialah perintangan kepada perubahan. Ciri ini jelas apabila organisasi tiba-tiba berhadapan dengan persekitaran yang berubah dengan pantas. Organisasi ini memberi tumpuan kepada mengelakkan risiko dan tidak membuat kesilapan. Serta disebabkan itu, ia adalah kepimpinan dalam budaya yang melumpuhkan organisasi dan bukannya memberi tumpuan kepada inovasi dan kejayaan. Dan yang akhir sekali, iaitu ciri keempat, praktik promosi tidak sihat. Ciri-ciri ini jelas apabila organisasi mempromosikan pekerja yang berdedikasi atau lama kepada pengurusan yang bekerja keras dan baik pada operasi sehari-hari, tidak mempunyai kemahiran kepimpinan, penglihatan dan keupayaan untuk berfikir secara strategik. Promosi jenis ini mengenai keupayaan organisasi untuk membangunkan visi jangka panjang, membina kecekapan baru dan menghasilkan strategi baru. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.